ayat 10 insyaallah. 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم
من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. Sadaqallahul azim. Ayat ni panjang, tak boleh nak berhenti sebab dia macam kalau berhenti dia tak ada tak habis dia punya penyambung dia. Paling mudah kita berhenti ayat 15 tu. Paling yang lain kalau kita berhenti macam tak habis dia punya seolah-olah satu cerita. Kita tengok dulu kalau kita sempat kita setakat mampulah sehingga pukul 7:30. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an ahlullah wa khassatuh. اللهم ارزقنا السكينة والرحمة ودعاء الملائكة وذكر الله في من عنده. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ارزق المجاهدين النصر والفتح. اللهم ارزق للمجاهدين النصر والفتح. اللهم ارزق للمجاهدين النصر والفتح. آمين. وإن أحد ayat 6 muka surat 187 surah At-Taubah. وإن أحد dan jika mana-mana
orang. Ahad tu mana-mana orang. Ahad daripada wahid. Nah, mana-mana satu orang. Seorang ke dua tak kira lah. Ahad tu seorang, dia istilah je lah. Bagi 10 orang pun dia panggil ahadun juga. Wa in ahadun minal musyrikin, daripada orang-orang musyrikin semasa peperangan, fi waqtil qital, maknanya kita kena takdir itu. Wa in ahadun minal musyrikina, jika mana-mana orang daripada musyrikin yang datang semasa peperangan itu, ataupun orang-orang yang diperintah, musyrikin yang diperintah untuk memerangi itu, istajaraka, dia minta perlindungan. Istajaraka ni minta perlindungan. Untuk istajara daripada jara jiran, berjiran untuk dapat keselamatan lah, perlindungan Nabi. Istajaraka, ka tu Nabi lah. Apa tindakan yang perlu Nabi buat? Fa'ajirhu, maka lindungilah ia. Berapa lama? Buat apa masa dia berlindung, di bawah perlindungan Nabi dan orang Islam tu? Untuk apa lindung dia? Hatta yasma'a kalam Allah. Masa dia berada bersama Nabi itu, selama berada itu, dia kena dengar kalam Allah. Maknanya Nabi akan baca kepadanya nasihat-nasihat daripada ayat-ayat Allah, nasihat-nasihat daripada Al-Quran, sehingga dia faham betul-betul. Kemudian summa ablighu, kemudian sampaikan dia ma'manahu. Ma'manah ni tempat aman dia. Ma'manah tempat aman, rumah dia lah. Mungkin rumah dia orang Mekah, dia lalu daripada perniagaan, daripada Syam, daripada mana, dia singgah di Madinah. Kemudian dia rasa nak minta perlindungan Nabi. Dia suruh dalam perniagaan ke, dalam musafir ke, dalam apa ke, masa peperangan. Dia singgah pada Nabi, dia minta keamanan Nabi SAW. Maka Nabi diperintah oleh Allah, fa'ajirhu, berilah keamanan kepada orang tersebut. Dan masa tu hatta yasma'a kalam Allah, biarlah dia mendapat beberapa pendidikan daripada ayat-ayat Allah. Lepas pada tu summa ablighu, kemudian hantarlah dia. Ablighu, sampaikanlah dia. Abligh ni balagha. Balagha, kalau abligh makna daripada ablagha. Ablagha yublighu iblagh. Iblagh ni sampai orang tu ke tempat tuju dia. Ataupun kalau siapa orang, kalau barang, iblagh juga, sampaikan barang. Ataupun dakwah, sampaikan dakwah. Tabligh, kita kata tabligh. Kalau tabligh itu daripada balagha. Tapi balagha dengan ablagha dari sudut nilai sama aja. Sudut nilai sama, menyampaikan. Sampaikan orang itu ma'manahu. Ma'mana macam manzilahu, rumah dia. Baitahu, rumah dia. Kalau nak pergi Mekah, lepas hantar dia sampai dia lepas ke Mekah. Tapi sebelum tu kena ajar dia Islam tu apa. Kan? Ini sebab apa? Zalika, cara yang tersebut, bi'annahum, dengan sesungguhnya mereka itu. Bi itu dengan makna kerana, bi dengan makna li. Dengan sebab ataupun kerana sebab mereka itu qaumun, satu kaum yang la ya'lamun, mereka tidak berilmu. Ajar dulu, sebab mungkin dia menentang Islam ni, dia tak kenal Islam. Ini berlaku pada zaman kita ni kan, berlaku di dalam masyarakat kita yang menentang Islam kerana mereka tak kenal Islam. Mereka tidak diajar sejarah Islam. Kalau di Malaysia dulu, kita orang-orang bukan Islam di Malaysia, dia belajar macam orang Melayu. Belajar Islam, belajar macam, bukan untuk masuk Islam. Kat Kelantan tu,
orang orang Cina, orang Siam duduk boleh baca Fatihah, boleh apa, tapi tak masuk Islam pun. Dia tahu Islam tak apa. Dia kadang-kadang dia pergi kat tahlil. Dia pergi kat tahlil jiran dia. Duduk belakang. Kan? Saya ingat kat Jelawat. Dia pergi kat tahlil. Mau mari juga? Tak apa, join dia kata. Tapi tak masuk Islam sampai sekarang pun. Maknanya nilai Islam tu dia tahu. Tahu ni tak boleh tutup aurat, dia tahu belaka. Jadi tapi tidak ganggu pun. Kita tak ganggu dia nak masuk, kita cerita lah nak masuk. Dia tak nak masuk dia. Itu nilai Islam. Ada Islam tidak paksa dalam agama, tapi kena tahu agama. Kalau tak tahu dia akan jadi pecah belah umat, tidak pecah belah. Ada. Jadi dalam ayat ini Islam tidak membunuh orang-orang yang tidak ada kepentingan dalam agama. Bahkan ada dalam masa perang tiba-tiba orang minta tolong. Di kalangan orang musyrikin minta tolong Nabi tu jaga dia. Kalau kita bunuh lah dah. Dia mari nak marah bunuh lah. Tak. Allah kata fa'ajirhum hatta yasma'aka Allah. Ajar dulu. Jaga dan ajar dia, kemudian hantar balik. Jadi setengah sahabat-sahabat orang-orang Mekah yang minta perlindungan dengan Nabi, bila dia balik Mekah, dia cerita kepada keluarga dia akhlak Islam. Bila dia cerita akhlak Islam, ramai di kalangan mereka datang lagi pada Nabi untuk masuk Islam. Masa tu dia qaumun la ya'lamun, satu kaum yang tidak tahu. Tapi ada yang sekarang ni saya tengok di Palestin hari ini, yang katanya yang semasa 7 Oktober tu kan, yang berlaku pembunuhan itu dirancang oleh pihak dia. Makna dia pihak Yahudi bunuh supaya untuk menunjuk bahawa jahatnya Hamas ni bunuh anak-anak kecil. Padahal dia bunuh sendiri. Itu disebut dalam, anda baca dalam itulah berita-berita daripada sana. Jadi kalau itulah dah, sebab grup-grup Hamas ini tidak akan buat benda gitu. Tak akan bunuh, tak akan apa, sebab dia pejuang Islam. Islam Quran dia hafal, dia tahu belaka apa-apa yang patut dibuat. Tapi kerana nak fitnah boleh berlaku begitu. Tapi akhirnya dimaklumkan, diketahui oleh pihak-pihak yang berwajib juga tentang akhlak para pejuang. Allah tidak akan lindungkan mereka. Gitu. Ini ayat ini penting untuk kita ambil peluang lah. Sahabat-sahabat kita yang non-Muslim, yang berkawan dengan kita kena ajar Islam dia, cerita Islam dia. Dan kita tak paksa pun, dia nak masuk, tak nak masuk, terserahlah kepada dia. Ini gerak kerja dalam masa ni penting, menyedarkan masyarakat bukan Islam tentang Islam, supaya mereka tidak keliru dengan apa yang berlaku di zaman kita ini. Ini ayatnya. Habis itu, kata ulama, berapa lama Nabi nak lindung dia? Dalam ayat ni, berapa lama Nabi nak lindung dia? Paling lama untuk melindungi mereka sebelum hantar ke tempat mereka 4 bulan. Tak boleh lebih pada 4 bulan. Sebab itu nilai 4 bulan. Okey. Lepas tu kena biar dia balik Mana masa 4 bulan tu lah hatta yasma'a kalam Allah. Untuk ajar agama semua sekali dalam masa tu. Lepas tu dia tak nak masuk Islam, tidak dipaksa, Nabi tak paksa, dia balik dalam keadaan musyrikin dia. Dia sendiri kalau dia nak. Itu perkara penting dalam ayat 6 ini. Ayat 7, kaifa yakunu lil musyrikin ahdun indallahi wa inda rasulihi. Kaifa, bagaimana mungkin, kaifa yakunu, boleh menjadi, lil musyrikin,
bagi orang musyrikin itu ahdun, yakunu ahdun. Ahdun itu isim yakun. Kaifa yakunu ahdun indallah, kaifa yakunu ahdun inda rasulihi lil musyrikin. Gitu. Asalnya begitu. Kemudian diambil, diletak lil musyrikin awal. Diletak awal. Kenapa diletak yang asalnya kaifa yakunu ahdun indallah wa inda rasulullah, makna wa kaifa yakunu ahdun inda rasulillah rasulihi lil musyrikin. Doa akhir asalnya diletak di depan. Kerana orang musyrikin ni dia tidak boleh pegang janji. Orang syirik ni dia tak boleh pegang janji. Dia janji dengan kita, kalau Tuhan dia kata tak payah janji, dia ikut Tuhan dia. Tuhan syirik. Perasaan lah. Ada. Dia tak ada janji. Dia janji dia sekarang. 2 hari, 3 hari lepas, berikutnya dia tak akan ada janji. Allah kata, kaifa yakunu lil musyriki ahdun indallah. Dia musyrik, dia syirik. Dia syirik dengan Allah. Tak boleh. Wa inda rasuli. Illa alladhina ahadtum indal masjidil haram. Kecuali orang-orang yang kamu telah buat perjanjian. Macam mana? Telah kamu ahadtum. Tum tu kamu tu orang Islam. Nabi dan para sahabat lah. Indal masjidil haram. Indah tu di sisi ataupun dekat di tempat Masjid Haram. Masa mana ni? Kata ahli tafsir, semasa perjanjian Hudaybiyah. Semasa perjanjian Hudaybiyah, gencatan senjata tidak berperang selama 10 tahun. Jadi Hudaybiyah tahun ke-6, Nabi buka Mekah tahun ke-8. Tahun ke-8. Maknanya berikut tu ada orang-orang yang buat ahdun, ta'ahud untuk perjanjian keamanan. Orang ni kalau mereka terlibat dengan perjanjian, mereka tidak boleh diperangi selagi mana mereka istiqamah dengan nilai-nilai janji itu. Kecuali mereka mencerobohi janji, itu kena perang lah. Orang-orang ini dikecualikan. Illa alladhina ahadtum indal masjidil haram. Dalam kurungan dia buat perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Maknanya Hudaybiyah ni 10 tahun gencatan senjata, tak boleh perang, boleh pergi mari. Tapi berlaku masa tu Nabi diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuka masuk Mekah, membuat orang-orang musyrikin. Yang janji itu Nabi tak kacau, tapi yang tidak buat perjanjian itu. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Fama tu selama mana, kita terjemah. Selama mana. Maka selama mana, ma dengan makna ma lil waqti. Ma bermakna waktun. Selama mana istaqamu, mereka istiqamah, lakum, untuk kamu. Istiqamah ni makna pegang janji. Istiqamah dengan janji, ahdun tu. Fastaqimu, maka hendaklah kamu wahai orang yang Islam beristiqamah dengan janji kepada mereka. Maknanya Islam tidak akan memulakanlah dalam isu janjian ini, tidak melanggar janji. Selagi mana mereka berpegang, selagi itulah orang Islam akan berpegang dengan janji. Maknanya dalam perang, dalam kawasan Masjid Haram sendiri pun, dalam tanah haram sendiri pun, ataupun dalam bulan-bulan haram kan, yang dilarang berperang, orang Islam tidak akan berperang kecuali mereka memerangi Islam. Dibolehkan memerangi mereka walaupun di bulan-bulan haram. Sebab apa gitu?
innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah itu dia menyukai orang-orang yang bertakwa, yakni sabar dalam melaksanakan takwa. Di sini samalah dengan ayat 4 tu, innallaha yuhibbul muttaqin, dalam isu menyempurnakan janji dalam ayat 4. Illal ladzina ahadtum minal musyrikin thumma lam yanqusukum syai'a wa lam yudhahiru 'alaikum ahada fa atimmu ilaihim ahdahum. Itu bahasa ayat 4. Bahasa ayat 7, dia kata famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Sama je isunya dalam ayat 4 dengan ayat 7 ni, tapi bahasanya lain, lebih mendalam berbanding dengan ayat 4. Ayat 4 dia kata illal ladina ahadtum, yang ayat yang ketujuh illal ladina ahadtum indal masjidil haram, kan sama je tu, minal musyrikin thumma la yanqusukum. Apa makna istaqamu famastaqamu? Maknanya thumma lam yanqusukum syai'an wa lam yudhahiru 'alaikum ahada. Itu maksud istaqamu. Nah, maknanya ayat ini saling jelas dan menjelaskan. Jadi kita boleh nampak walaupun ayat itu isu diulang, tapi dalam bentuk pentafsiran. Sama ada ayat 7 mentafsir ayat 4 ataupun dari sudut lain ayat 4 mentafsir ayat 7. Itu dua-dua boleh memberi nilai yang sama bila kita tengok perkataan ataupun ayat akhir itu, iaitu innallaha yuhibbul muttaqin. Nilainya sama. Bertakwa ni makna tahan diri daripada melanggar ketentuan Allah. Termasuklah tahan diri untuk beribadat, tahan diri untuk melanggar perintah Allah, tahan diri sabar dalam perjuangan. Kita dalam perjuangan agama ni, kalau tak puas hati pun janganlah, orang kata mudah cemas, mudah orang kata kecewa, lalu kita keluar dalam perjuangan, duduk diam je, tak nak berjuang kerana tak puas hati dengan kawan-kawan. Itu bukan cara kita. Kita kena sabar dan istiqamah dalam perjuangan agama. Habis itu ayat ke-8, kaifa, soalan kaifa, bagaimana mungkin ada perjanjian. Kaifa tu bukan tanya sangat, mana satu keraguan lah. Kaifa, bagaimana mungkin, wa in yadhharu alaikum, macam mana kita nak pegang janji, sedangkan wa in yadhharu alaikum, waw dan in, jika, dan kerana ataupun jika, yadhharu mereka mengalahkan, alaikum, maknanya kalau perjanjian itu diteruskan, mereka akan mengambil peluang mengalahkan kamu. Yadhharu alaikum tu mengalahkan kamu. Mereka akan buat satu perancangan. Sebab orang musyrikin ni, kaifa yakunu lil musyrikin ahdun. Makna Nabi buka Mekah tu, Nabi dah tahu dah sebahagian daripada musyrikin yang tidak terlibat dengan Hudaybiyah tu, dia rancang untuk memerangi Islam lagi, memerangi Nabi. Jadi atas itu Nabi bersedia untuk mendahulukan. Sebab wa in yadhharu alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimmah. Kalau mereka mula dan mengalahkan kamu, la yarqubu, mereka tidak memelihara dan menghormati kamu. Macam apa yang berlaku di Palestin hari ini, ada
Yang mula dulu ialah Hamas. Setelah mereka ditindas selama 70 tahun lebih, jadi dia mula. Kalau biarkan Israel mula dulu, dia akan mencapai kemenangan, kan? Jadi ini ayat ni seolah-olah berlaku di Palestin hari ini, kan? Seolah berlaku di Palestin hari ini. Setelah di zaman Nabi, setelah Nabi dikeluarkan pada Mekah, kan, dipaksa tinggal Mekah. Jadi paksa Nabi berhijrah ke Madinah, kemudian berlaku perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab. Seolah-olah ayat ini hidup sampai hari ini. Mereka sebelum berlaku Fatih Makkah, mereka menghalang Nabi dah. Kesusahan yang dihadapi oleh Nabi terpaksa keluar daripada Mekah, tanah air sendiri, kerana nak nyampaikan Islam. Terpaksa berlaku perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab. Akhirnya Nabi mula awal maknanya walaupun dalam masa tu ada lagi ahdun, masih lagi dalam tempoh perjanjian Hudaibiyah tu gencatan senjata, tapi kerana perkara-perkara yang Nabi lalui sebelum ini, mendapat tetangan-tetangan yang hebat dan penghinaan yang hebat, lalu Nabi masuk Mekah. Hari ini pun berlaku yang lebih kurang sama pada 7 Oktober. Hamas memulakan atas sebab penyiasat-penyiasat yang terdahulu sebelum itu berpuluh-puluh tahun, kan? Jadi nampak persamaan di sini. Kaifa wa in yadhharu alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimmah. Mereka tidak memelihara, menghormati terhadap kamu. Fikum adalah terhadap kamu, illan, kecuali illan ni bukan illa tu, illan. Tidak ada lagi dari sudut kekerabatan, kaum kerabat, wala zimmah. Zimmah ni perjanjian. Yurdunakum bi afwahim. Mereka ni yurdunakum, mereka membuat yurdun, meredakan kamu, membuat kamu rasa selesa, reda, bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka, yakni perjanjian mulut. Wa ta'ba qulubuhum. Ta'ba ni aba. Ta'ba maknanya menolak. Aba wastakbara, menolak. Wa ta'ba qulubuhum. Kenapa ta'ba? Sebab qulub itu fa'il. Qulubuhum ta'ba. Kalau syaitan aba wastakbara, aba ya'ba, aba ya'ba. Kalau hiya ta'ba. Jadi qulub ni ta'ba. Hati mereka menolak, walaupun mulut-mulut mereka berkata baik, bersetuju dengan janji-janji, tapi hati mereka ta'ba. Wa aktsaruhum fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik, yang mungkir janji. Fasik di sini dengan makna mungkir janji. Sebab itu berlaku perjanjian yang di zaman Nabi, dan juga perjanjian yang berlaku di zaman kita ini pun di Palestin tidak dipatuhi oleh pihak Yahudi. Maknanya peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi dan peristiwa yang berlaku hari ini satu lain, satu. Kenapa mereka digelar fasiqun? Ishtarau bi ayatillah, ni orang yang buat perjanjian, redha dengan ketentuan Allah dengan mulut, tapi hati tidak, hati menolak.
Mereka faham terhadap ayat-ayat Allah SWT, tapi ishtarau, bahawa munafik dah ni. Ishtarau, mereka menjual ayat-ayat Allah samanan qalila, dengan harga yang murah. Harga yang murah ni harga dunia lah. Lalu dia buat apa? Dijual, bentuk jualan itu, menjual ayat-ayat itu, fasaddu an sabilah. Itu bentuk saddu, mereka menghalang orang lain daripada menegak agama Allah. Innahum, sungguh-sungguh mereka itu celaka ataupun buruk, maka nu ya'malun, apa yang mereka lakukan. La yarqubu fi mu'minin illa wala dhimmah wa ulaika humul mu'tadun. Tidak mereka la yarqubun, muraqabah. Muraqabah ni tak jaga. Tidak, kita janji kita sentiasa muraqabah. Kena cek janji kita apa yang kita buat. Tapi mereka la yarqubun, mereka tidak memelihara, menghormati fi mu'minin, terhadap, fi dengan makna li, terhadap orang mukmin, pada diri orang mukmin, illa walaupun kaum kerabat, wala zimmah, ataupun perjanjian. Wa ulaika humul mu'tadun, dan mereka itulah mereka sebenarnya orang yang mu'tadun, melampaui batas. Fa in tabu wa aqamus salah, jika mereka bertaubat selepas itu serta mendirikan salat, wa atawuz zakah, serta mengeluarkan zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka saudara kamu dalam agama. Ayat sebelah ni kita tengok sama dengan ayat 5. Fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Ini lepas pada tu, fa in tabu wa aqamus salah wa atawuz zakah fa khallu sabilahum. Apa makna fa khallu sabilahum? Maksud fa khallu sabilahum ialah fa ikhwanukum fid din, mereka sama dengan kamu. Tengok dia, walaupun dua tempat ayat yang sama, fa in tabu wa aqamus salah wa atawuz zakah wa atawuz zakah, tapi bila sampai kepada fa khallu sabilahum, ayat sebelah fa ikhwanukum. Kenapa berbeza? Maknanya lepaslah dia, khallu sabilahum, berilah bebas dia bergerak. Sebab apa? Sebab innahum ikhwanukum fid din, kerana mereka sudah menjadi saudara-saudara kamu pada agama. Wa nufassilul ayat sebelah tu, wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun, dan kami akan jelaskan ayat-ayat ini bagi mana-mana kaum yang ingin mengetahui. InsyaAllah kita berhenti setakat tu. Wa innakathu aymanahum min ba'di ahdihim. Maknanya kita tak boleh berhenti, tuan-tuan dan rahmati Allah, sahabat-sahabat sekalian, muslimin muslimat sekalian, tak boleh berhenti faham sampai ayat 5 contoh, ayat 6, kemudian tak baca ayat 7, ataupun baca ayat 7 tak baca ayat 8. Baca ayat 7, 8 tak baca ayat 9. Dia akan melibatkan fahaman sampai ayat 16. Ayat 16 tu. Maknanya kita kena faham jumlah ayat di sini. Kalau kita kata ayat 1 sampai ayat 6, itu satu package. Ayat 7 sampai ayat 16, satu package. Jadi kita tak boleh buat keputusan lagi apa yang sepatutnya kita faham daripada package kedua ni, 7 hingga 16 ni. Kecuali insya-Allah dengan izin Allah besok kita khatamkan, bukan khatam, habiskan sampai ayat 16 tu.
Habis ayat 16 baru kita boleh nampak nilai ayat-ayat ini dalam kehidupan kita. Sekarang ni kita tengok satu persatu, kadang-kadang dia tersangkut untuk kita faham. Rupanya sampai ayat 16 tu kita kena ikuti sehingga kita boleh faham secara tajuk lengkap, secara tajuk lengkap sifat dan akhlak dalam peperangan. Sifat dan akhlak dalam peperangan. Wallahu alam. Nanti insya-Allah kita sambung esok ayat 12 dengan izin Allah Subhanahu wa taala, wa innakasu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu. Ini sebab Nabi perangnya bukan tak ada sebab, ada sebab. Begitu juga lah yang berlaku di Palestin hari ini, ada sebab yang berat. Di sini pun ada nakasu, ta'anu, itu punca-punca lah tu. Apapun insya-Allah kita sambung dengan izin Allah di hari yang berikut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw